Ilmu tidak beri manfaat kalau tidak diamalkan. Dunia tidak akan dapat memberikan apa-apa juga jaminan kebahagiaan yang kekal abadi. Yang sebenar bahagia adalah akhirat. Ini kita kena faham. Inilah dia kata motif akal kita yang Tuhan jadikan untuk kita bentuk. Boleh faham ya? Jadi kita Ma'asyiral hudar, insyaAllah kita dapat bertemu lagi pada siri kuliah subuh kita, pada pengajian kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf, merujuk pada muka surat 96 ya, dalam kesimpulan pada kalam hikmah yang ke-18. Kesimpulan pada kalam hikmah yang ke-18 ini iaitu atas tajuk menunda waktu beramal tercela dalam agama. Kita dah baca semua dah dan telah pun ikuti kupasan penjelasan pencerahan dia. Kesimpulan, kesempatan untuk beramal. Kita diberi Allah kesempatan untuk beramal bila saja dan di mana saja. Janganlah kita abaikan. Sebab mengabaikan kesempatan baik untuk mengerjakan amal kebajikan berarti suatu kerugian yang nyata. Yang kedua, B, amal soleh atau amal kebajikan yang dikehendaki adalah merupakan amal ibadah, dan amal ibadah itu pengertiannya luas sekali, ataupun kita masukkan kumpulan amal soleh. Pada kehidupan ini, pada hakikat kehidupan di dunia ini rugi. Kita wujud, kita dilahirkan di atas muka bumi ini dalam serba kerugian. Maka itu Allah memberikan jalanan. Allah tidak hanya menjadikan kesempatan dunia ini untuk kita nikmati kehidupan sementara, tapi Allah juga sediakan kehidupan yang lebih hakiki, yaitu akhirat. Justru itu kesempatan di dunia yang hidupnya rugi memberi faedah kebaikan, memberi keuntungan kepada golongan yang beramal soleh. Jadi siapa yang beramal soleh, dia mencecah keuntungan, bukan kerugian. Sebab itu bila kita baca surah ni, ulama-ulama kita yang tertentulah, ahli qiraah ulama, dia bila baca wal asri innal insana lafi khusrin illa, dia wakaf di situ, dia lajak sikit tang ila, dia tak berhenti tangkus. Karena bukan semua hidup rugi, bukan semua manusia yang rugi. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Kalau kita berhenti tentang tu, hukum wakaf memanglah ada di situ. Wakaf tam dia panggil, cukup dah tu ya, wakaf tam cukup sempurna. Tapi tidak menjelaskan pencerahan dengan sebenar. Bukan semua orang rugi. Nanti orang tak rugi kata kami tak rugi. Maka itu mengikut dalam adab ilmu qiraah. Ilmu qiraah pun ada adab dia. Maka jangan berhenti tangkus, lanjutkan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi demi masa manusia semua rugi, melainkan stop tak melainkan. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Sunat kita berhenti. Wa tawasaw bis sabr. Itu dia. Ini gaya cara Imam Syafi'i baca Quran. Nah, saya baca tu Imam Syafi'i punya baca lah tu. Itu dia. Jadi makanya kerugian hanya kepada orang yang tidak beramal salih. Urusan kita dalam mengemban amalan salih tadi, kita perlu kepada 3 perkara penting. Yang pertama, memenuhi tuntutan agama. Kedua, mengisi, memanfaatkan permata jiwa. Itu saya guna bahasa ni lah.
Ini daripada hadis. Dan yang ketiga, hindari 4 perkara yang membinasakan. 4. Dia limbat. Boleh lah. Ini tak ada dalam kitab ni. Itu yang kena faham ya. 4 perkara sebagai membentuk kepada keagamaan kita, menegak keagamaan kita, menzahirkan keagamaan kita. 4 perkara. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengenal para alim ulama. Dan yang keempat, mengenal ilmu. Kata dia, 4 perkara inilah yang boleh melahir, mewujud, menegakkan agama. Kalau tidak ada 4 perkara ini, tidak ada agama. Tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal ulama, tak kenal ilmu, habis. Apa dia reti? Maka itu awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sudah mengenal Allah, nak kenal Allah macam mana? Nak kenal Nabi. Kalau tak kenal Nabi, macam mana nak kenal Allah? Sudah kenal Nabi, nak kenal Nabi, kena kenal ulama. Kalau tak kenal ulama, macam mana nak kenal Nabi? Nak kenal ulama, kena kenal ilmu. Kalau tak kenal ilmu, macam mana nak kenal ulama? Ini persoalan yang 4. Kita mesti, wajib, pasti. Itu 4 permata dalam jiwa kita. Ini hadis Nabi. 4 permata ni hadis baginda, bukan dikira-reka, bukan dirangka-rangka. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Nabi kata, sesungguhnya pada anak Adam ada 4 permata. Tengok Nabi kata. Bagi anak Adam ni, semua anak Adam, tak kira apa bangsa dia, apa kaum dia, apa suku dia, dia ada 4 permata. Kita ada 4 permata penting. Jauhar dia panggil. Nabi sebut jauhar, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Dan lawan dia, membinasakan, dia kata Nabi, yuzaluha arba'atu asya', dan yang boleh membinasakan dia, menghapus yang 4 permata ini, menggelapkan sinar 4 permata ini pun 4 perkara juga, kata Nabi. Ingatlah, yang ni kita kena catat ni. Kalau tak catat pun ingat, tadi balik di rumah catat. Itu dia. Ya. Amal jawahiru, adapun yang dikatakan jauhar itu, kata Nabi, fal aqlu, nombor 1 akal. Akal itu adalah jauhar yang pertama. Yang kedua, wadin, agama. Kamu ada agama. Dan yang ketiga, wal haya, malu. Penting sangat malu. Dan yang keempat, wal amalu salih, dan amalan salih. 4 tuan-tuan. 4 jauhar. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga malu, yang keempat amal salih. Ini hadis Nabi, bukan ulama karang-karang reka. Ya, boleh. Dan yang membinasakan tadi ini, yang membinasakan pula itu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam segi lain Rasulullah menyebut yang membinasakan kamu antara 4 perkara ini adalah, yang pertama sekali, kata Rasulullah SAW, akal. Apa-apa yang membinasakan akal. Yang pertama sekali yang membinasakan akal itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kita ambil yang pertama tadi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya antara perkara yang boleh merosakkan kita punya pembawa. Ya, amal saleh dilakukan dengan sendirinya boleh merosakkan. Iaitu disebut di sini yang kata Rasulullah, fal ghadabu yuzidul akal. Ya. Syirik di sini yang paling besar yang boleh bawa kepada syirik di sini adalah fal ghadabu, marah di sini ada sombong, ada hasad, ya, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. 5 ni. Itu bawa jadi sombong. Bila jadi sombong, dia melawan Tuhan. Itu artinya syirik paling besar. Ya, antara syiriknya, walaupun dia tidak menyebutkan Allah pada segi zat atau sifat dan perbuatan, dia tidak beramal saleh, tak semayang contohnya. Orang tak semayang itu syirik.
Dia terima amalan syirik. Kenapa syirik? Seolah-olah menidakkan adanya Tuhan. Orang tak sembahyang ni tak ada Tuhan. Pasti orang tak sembahyang tak ada Tuhan. Nak sembahyang apa? Nampak? Boleh kan? Walaupun dia tak kata macam tu, tapi di sebuah hakikatnya orang yang tak sembahyang ni seolah-olah menafikan kewujudan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kenapa begitu? Sombong. Orang tak sujud kepada Allah tu sombong. Macam mana mari sombong? Kerana ada penyakit-penyakit yang 5 kita sebut tadilah. Ya, yang pertama ada ghadab, marah. Sebab tu Nabi kata fal ghadabu yuzilul akal. Maka marah itu boleh merosakkan akal. Nampak tak? Terus Nabi pergi kepada dia konklusi dia, kesimpulan dia, ya. Wal hasadu yuzilud din. Hasad boleh merosakkan agama. Habis. Hasad boleh merosakkan agama. Orang hasad ni akan ada riak, akan ada ujub, akan ada sum'ah. Tengok penyakit dia. Dia punya link tu dengan penyakit-penyakit batin. Halus tuan-tuan kita nak faham ni, ya. Tasawuf ni begitu kemas sekali. Wa tama'u yuzilul haya. Tamak boleh menghilangkan, boleh merosakkan sifat malu. Bila hilang malu, sanggup buat apa saja yang haram. Boleh makan yang haram, boleh rasuah, boleh apa, boleh lakukan perkara-perkara yang tu. Pasti dah hilang malu. Tamak punya pasal. Nampak tak? Tu dia nah. Tapi bani yang habis sekali, wal ghibah. Ghibah ni mengumpat. Wal ghibatu yuzilul amalus salih. Mengumpat boleh menghilangkan amal salih. Habis. Kita umpat orang, amal kita hilang habis. Pindah kepada orang yang kita mengumpat tadi. Kita tak ada apa. Jadi ingatlah, kita buat kesimpulan yang 4 tadi ni tuan-tuan. Balik kepada kesimpulan yang kita baca pada kalam hikmah ni. Pertama, jangan tunda-tunda. Sebab kita kehidupan di dunia ini sementara. Bila-bila masa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hakikatnya adalah membentuk peribadi kita menjadi hamba Allah. Bukan nak senang di dunia, bukan nak jadi jago di dunia, bukan nak jadi orang yang mengemban kehidupan dunia semata-mata. Tapi hidup di dunia ini adalah untuk membentuk peribadi ubudiyah, menjadi hamba Allah. Sebab kita akan U-turn balik kepada Allah sebagai hamba Allah di akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kita akan dapat kenikmatan dunia yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Faham ya? Ilmu tidak beri manfaat kalau tidak diamalkan. Dunia tidak akan dapat memberikan apa-apa juga jaminan kebahagiaan yang kekal abadi. Yang sebenar bahagia adalah akhirat. Ini kita kena faham. Inilah dia kata motif akal kita yang Tuhan jadikan untuk kita bentuk. Boleh faham ya? Jadi kita buat kesimpulan balik. Pertama, dalam membentuk agama, dalam menilai agama, dalam membangkitkan peribadi kita sebagai seorang yang agamis, beragama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ulama dan mengenal ilmu. 4 ni kita kena libatkan. Iltizam, committed langsung. Setiap saat ketika kita penuhilah masa-masa ini untuk pertama mengenal Allah. Setinggi-tinggi ma'rifah kita kepada Allah. Yang kedua mengenal Rasul, ya. Sedekat-dekat kita dengan sunnah, ya. Sesayang-sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, merumuskan kehidupan kita berada dalam institusi yang ulama. Jadilah kita ini adalah orang-orang yang mendampingi para alim ulama. Dan yang keempat, sentiasa mengemban ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang fardu ain. Bukan ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini urusan masyarakat. Biasanya fardu kifayah ini urusan masyarakat, kehidupan di dunia, ya. Dalam jangka dalam dalam satu liputan, ya, qaryah ataupun daerah seluas 90 km wajib kena ada seorang doktor perubatan. Wajib kena ada seorang doktor perubatan, tak kira bangsa apa pun. Qaryah tu ataupun daerah 90 km tadi ini wajib mentahirkan seorang doktor.
Kalau tidak ada doktor, berdosa semua. Ini fardu kifayah. Kalau dah ada seorang, yang lain tak payah. Maka itu kita kena lihat. Maka itu bekas dulu Syekhul Kedah Mufti Kelantan, ya, tahun 60-an dulu, tak ada doktor daerah dia tak ada doktor. Apa dia buat? Dia hantar anak dia pergi belajar medicine, itu dia. Kemudian tak ada lawyer, pasal masa tu orang putih, kita bawa jajah orang putih, masuk mahkamah semua kena cakap orang putih, ya, berhadapan dengan magistrate bangsa orang putih. Nak kena ada lawyer yang boleh cakap orang putih, tahu undang-undang orang putih. Maka tu dia hantar anak dia seorang lagi pergi belajar law di England. Tu dia, mufti ni. Hebat, nah. Dua-dua mufti anak dia, ada dua anak dia berjaya. Seorang balik sebagai doktor perubatan, seorang balik sebagai peguam, nampak tak? Civil, bukan peguam syariah. Lah, supaya boleh lawan orang putih, nampak tak? Bagi menjalankan apa-apa juga prosedur dan sebagainya. Masya Allah, kita kena ada panggil sikap begitu lah. Sikap begitu kita kena buat. Itu dah pentingnya. Tapi yang afdalnya, hendaklah kalau boleh semua tokoh-tokoh jawatan itu dipegang oleh orang Islam lah. Itu yang paling baik. Kerana ilmu asalnya, sama ada perubatan atau peguaman, itu daripada orang Islam, mengikut tamadun, ya, di mana masyarakat Islam, ulama-ulama pada zaman Madani yang sudah wujud awal, bukan baru wujud, ya. Itu kita nak dia faham. Jadi makanya gitu. Kemudian empat yang belakang tadi, yang kedua, empat permata tadi, jangan lupa. Yang pertama, kita punya akal, ya, itu yang paling penting sekali. Nombor dua, kita punya agama yang kita tahu empat perkara tadi ni. Dan yang ketiga, malu. Dan yang keempat, ya, amal salih. Itu dia. Jadi kita nak lihat sini lah. Jadi maka kata musannif, amal salih atau amal kebajikan dikehendaki adalah merupakan amal ibadah, dan amal ibadah itu pengertiannya luas sekali. Ya. Ia bukan hanya salat dan puasa saja, bukan hanya zakat dan naik haji saja, tetapi seluruh tindak tanduk kita dalam hidup dan kehidupan ini apabila kita jalani menurut petunjuk-petunjuk agama kita demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu disebut dengan ibadah. Apa juga cara-cara yang kita buat, sama ada ibadah itu berbentuk ibadah yang khusus kita dengan Allah atau ibadah kita dengan manusia, sesama manusia, ya, menegak atau mendatar. Ya, ibadah yang menegak kita dengan Allah, ibadah yang mendatar kita sama kita. Tetapi apabila kepentingan duniawi dapat menghambat kita melakukan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang mendatangkan kerugian, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Apabila amalan-amalan yang kita jadikan ibadat, yang boleh jadi ibadat ini tidak kita ibadatkan, urusan-urusan hidup paling banyak sekali. Dalam fiqh Islam mengikut mazhab Syafi'i, antara 4 rubuk. Pertama rubuk ibadah, kedua rubuk muamalah, ketiga rubuk munakahah, yang keempat rubuk mukubah ataupun jinayah. Dalam 4 rubuk yang paling banyak dan besar sekali rubuk muamalah. Muamalah ni urusan kehidupan masyarakat, jual beli, berniaga, berdagang, pinjam meminjam, gadai menggadai, pajak membajak. Yang the latest sekali, ke belakang sekali, perbankan Islam lebih menjurus kepada iqtisadiyah, ekonomi. Itu yang paling banyak sekali. Kekuatan yang diperlu oleh Islam adalah kekuatan ekonomi. Sebab tu Nabi sebelum hijrah 2 kali bermusyawarah, bertemu dengan 2 kumpulan masyarakat Madinah daripada golongan Ansar, Aus dan Khazraj, di mana mereka ini saling berperang, bergaduh selama 200 tahun. Akhirnya dia ambil kesimpulan, kita selama mana nak bergaduh ni? Mari kita cari kesimpulan. Orang Yahudi pula cuba mendedah kepada mereka. Ketika itu katanya ada Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Ya, tentang boleh lihat dalam surah Al-Bayyinah juz amma, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fakin hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Itu surah dia. Buka situ baca tafsir dia. Jadi orang Yahudi semua dia memang tunggu Rasul ni, dijangka Rasul ni orang Yahudi. Tiba-tiba yang datang orang Arab. Ini yang dipemarah. Pemarah semua. Jadi dia perlu war-warkan dengan kehadiran seorang Rasul yang dijangka kononnya Bani Israel akan menjadi lebih megahlah bangsa kami di Madinah, di Yathrib ini. Kamu orang Arab duk sembah tokong berhala tu lah sampai bila-bila. Duk sesat tu lagi. Maka ini menjadi suatu semangat untuk membangkit sebagai berjuang di mana golongan-golongan Ansariyah ini, orang Arab ini, kita pergi cari Rasul. Tiba-tiba dengar Rasul itu di kalangan bangsa Arab. Ya, jom kita pergi cari dia. Kita pastikan apakah betul dia Rasul yang diutus. Maka dia orang berjumpa di Aqabah. Aqabah tu di Bukit Aqabah di Mina. Sampai sekarang ada masjid tu. Masjid pertemuan Rasulullah dengan mereka tu ada sekarang, tapi orang tak semayang, adalah kecil di buat tepi bukit. Ya. Bukit Aqabah tu yang kita masuk Mina, kita kena letak Aqabah dulu. Nampak? Rasulullah pilih Aqabah. Bukit Aqabah itulah. Bermesyuarat pada mesyuarat yang pertama di mana mereka memohon Rasulullah, hijrahlah ke tempat kami, datang ke tempat kami, bimbinglah kami, pimpinlah kami. Nampak tak? Ya, kami mendapat cabaran yang berat daripada golongan Israel, golongan Yahudi bukan Israel, Yahudi, Bani Israel lah. Jadi maka itu kali kedua datang lagi perjumpaan Aqabah yang kedua, Rasulullah pun bersetuju, maka berlakulah penghijrahan Rasulullah, hijrah ke Yathrib. Ya, itulah yang kata tadi ini sebagai satu tindakan Rasulullah. Apabila sampai di sana dalam mesyuarah itu, Rasulullah membentuk piagam Madinah, piagam perlembagaan. Dunia seluruhnya hari ini, orang yang mula-mula buat perlembagaan ni kepada suatu negara Nabi kita Muhammad SAW. Orang putih tak reti lagi, walaupun dia sudah ada negara-negara dia sebelum itu, tapi belum ada lagi piagam. Nampak tak? Dengan kerana piagam itulah Yathrib dinamakan Madinah. Nampak tak? Madinah ni bukan bandar, satu negara yang sudah mencapai Madaniyah. Itu dia, sudah tamadun. Nampak tak? Sebuah negara yang sudah tamadun itu dia panggil Madinah. Bukan Madinah di bandar. Daripada segi lurah memanglah kata Madinah ni. Orang Arab kata Madinah, Melayu kata bandar. Ya. Bayan baru. Ya, kan? Kan kita kata Madinah. Madinah bayan baru. Ya, min ail Madinah ta'antahan, yang mai dari mana? Daripada Madinah mana? Ana min bayan baru. Kan? Itu sebagai contoh lah. Hang mai pada bandar mana, aku mai pada bandar Bayan Baru. Itu sebagai contoh. Tapi sebenarnya Yathrib dikata Madinah itu kerana terbentuk sebuah negara yang sudah tamadun. Kenapa tamadun? Ada piagam perlembagaannya. Antara yang diberikan janji Rasulullah kepada golongan Ansar yang datang tadi ini, pastikan umat Islam di situ ada sumber ekonominya. Yang itu paling penting. Ya, bab agama masjid aku pegang, itu aku punya. Tapi bab ekonomi apa punya. Jadi Rasulullah sampai di Yathrib dinamakan Madinah. Perkara yang pertama sekali Rasulullah bentuk ialah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi di sana yang paling penting sekali ayam. Semua nak pakai ayam, nak beli ayam, nak jual ayam. Segala telaga-telaga dikuasai orang-orang Yahudi. Orang Arab tak ada telaga. Orang Arab kena beli ayam kat orang Yahudi. Jadi Nabi sewa telaga mereka. Nabi tak beli, Nabi sewa telaga. Bila sewa telaga, ambil dulu 3 biji telaga tu. 3 telaga. Bila dah ada 3 telaga, Nabi kata ke orang Arab, orang Ansar dan orang Muhajirin, hampa beli telaga orang Islam yang buka, yang sewa tu. Dia tak pergi kat telaga Yahudi. Habis tutup telaga Yahudi, tak laku. Pasal orang Arab yang duduk di situ semua berdagang, berlanggan dengan orang-orang Arab yang memegang sewa telaga tadi. Tengok bijaknya Rasulullah. Pengambil orang Yahudi kata apa? Kami jual terus hampa semua. Maka habis semua telaga dikuasai oleh orang Arab. Dan di antaranya telaga yang terbesar ada 8 telaga dibeli oleh Sayyidina Uthman bin Affan, kekal sampai hari ini. Sampai hari ini ada telaga tu. Tu dia. Dia tutup pada 4, tinggal
Dengan 4 ada lagi sekarang ni. Ya, itu di antaranya lah. Tapi tak pakai layak tu, tak pakai lah. Cuma tinggal peninggalan sejarah ya. Tak pakai. Daripada ada moden sekarang dah mula saring ayat laut, jedah ayat laut. Orang Arab dah banyak ayat ya. Jadi tak ada masalah. Itu kita catat sikit sejarah ya. Dan ambil. Baik, amal soleh ni kita balik kepada amal soleh. Maka semuanya itu sebut dengan ibadat, tapi apabila kepentingan-kepentingan duniawi dapat menghambat kita melakukan kewajiban kita kepada Allah oleh kerana halangan duniawi, kita hanya tumpu kepada dunia, urusan keduniaan semata-mata ya, maka kita tidak olah dia menjadi ibadat, rugilah, dunia kita akan hilang begitu sajalah, tidak membawa apa-apa kebaikan kepada akhirat. Rugi dunia kerana kita menyibukkan diri menghadap sesuatu yang manfaat tidak kekal dan abadi. Itu dia. Ya. Tetapi sebentar dan sementara itu adalah sifat dunia. Kalau urusan-urusan dunia ni boleh mencabar kita punya ibadat, boleh merugi kegiatan-kegiatan ibadat kita, itu dunia yang lara namanya. Ya. Itu dunia yang lara namanya. Dunia yang sia-sia. Rugi. Sedangkan sikap orang beriman, waladina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang beriman ni sikap sifat dia daripada perkara yang lara-lara dia orang tidak buat, perkara sia-sia mereka tidak akan lakukan. Jadi apa dia orang nak buat ni ada manfaat untuk akhirat. Apa pekerjaan dunia yang kita buat tadi ini hendaklah memberi manfaat kepada akhirat. Kalau dia beri manfaat kepada akhirat, itu lara, sia-sia namanya. Boleh boleh faham Ya, kita nak convert makan minum kita. Kita duduk makan, kita duduk minum ni, ya. Ayat-ayat kita, makanan kita, itu harus. Itu hukum harus. Tapi kalau kita tidak olah dia menjadi ibadat, maka dia akan jadi satu benda yang lara, bahkan mungkin membawa mudarat. Jadi ada dia punya skop dia, ada dia punya batasan dia. Maka syarak meletakkan nak jadikan ibadat, pertama kita usaha cari yang halal. Kedua, cari yang baik, makanan yang baik-baik. Baik-baik ini sama ada baik daripada segi zat makanan ataupun baik daripada segi kesihatan kita sendiri. Itu ibadat. Kalau kita bersusah payah cari, aku nak cari makanan yang halal, kedua makanan yang baik, itu ibadat artinya. Kenapa? Kita nak benda yang baik masuk dalam tubuh badan kita, kerana badan tubuh ini bukan hak kita, adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Nampak tak? Hanya dipinjamkan. Maka dia panggil majaz. Tubuh badan kita ini majaziyah, hanya sebagai dipinjamkan sementara. Sementara aku pinjam kepada kamu supaya kamu dapat melaksanakan ibadat, kamu kena jaga kesihatan. Nampak tak? Ambil tahap tu Islam dia bukan sikit saja. Sebab tu kita ada ukuran nilai makan. Itu juga Nabi bawa dalam risalah Nabi. Ada sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita lihat. Dalam kitab-kitab fiqh pun ada bab makanan. Kita dah baca dalam kitab Sabilul Muhtadin di masjid kita ni, ya, bab makanan kita dah baca habis. Itu dia jenis makanan macam mana nak makan, macam mana makanan yang boleh kita jadikan sebagai makanan kesihatan kita, semua ditunjuk. Semuanya ada sandaran daripada sunnah baginda besar Nabi SAW. Boleh faham nanti semua segi, daripada segi pakaian, daripada segi makanan, daripada rumah kediaman kita, semuanya ditunjuki oleh syarak. Jadi apabila kita patuh ikut maqasid syar'i, bagaimana kata qasidah mengikut kaedah-kaedah syar'i, maka kita telah mengolah benda yang harus menjadi ibadat. Jadi rumah kita ibadat. Jadilah rumah kamu sebagai rumah ibadat, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Tengok Nabi kata. Tengok istilah hadis Nabi tu, ya. Jadikan rumah kamu tu sebagai tempat ibadat. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Balik main tidur ya. Di rumah tu tempat tidur. Nampak? Tak mau jadikan ibadat. Maknanya lakukan. Sebaik-baik sembahyang itu adalah di rumah, melainkan maktubah di masjid. Tengok Nabi sebut rumah dulu. Sebaik-baik ibadat sembahyang tadi adalah di rumah, melainkan salat maktubah, salat yang fardu yang 5 tu di masjid. Nampak tak? Itu dia. Maknanya penekanan banyak di rumah. Hanya sembahyang sunat yang tak buat di rumah afdal lah, bukan tak boleh, afdal. Sembahyang sunat yang afdal jangan buat di rumah, buat di masjid. Sembahyang sunat duha, itu dia.
Nampak? Sembahyang sunat duha ni afdal buat di masjid. Sebab tu orang tanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, apakah Nabi sembahyang sunat duha? Dia kata tak. Nabi tak sembahyang sunat duha. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi tak sembahyang sunat duha sebab Nabi tak pernah sembahyang sunat duha di rumah. Apa hikmahnya Rasulullah sembahyang sunat duha di luar? Kerana sunat duha beri erti orang Islam semua bekerja. Orang Islam tak ada malas, tak duduk di rumah. Tengok tak? Kami kosongkan apabila terbit matahari sehingga zuhur tidak ada sembahyang fardu. Nampak tak? Memberi keluasan kepada manusia untuk mencari makan. Nampak tak? Itu dia. Jadi umat Islam yang laki-laki lah, bukan yang perempuan, ya, khususnya laki-laki, ya, adalah bila masuk waktu lepas subuh nak matahari tu, dia memang confirm tak ada di rumah, dia ada di luar. Memberi erti umat Islam rajin, berusaha, bekerja. Nampak tak? Maka itu dia nak sembahyang di rumah, takkan nak balik dari rumah sembahyang duha, dia sembahyang di luar. Maka di luar tu sembahyang di masjid, maka sembahyang sunat duha di masjid. Nampak tak? Faham boleh buat. So cantik semua Nabi bawa kita. Kalau sembahyang semua di rumah, orang tak kerja. Sembahyang di rumah aku pencen dah, tu dia. Nampak Harta yang pencen ni pun dia kena kerja juga. Pencen pada satu jawatan saja, bukan pencen pada umum. Betul tak? Bukan pencen pada tenaga. Faham ya? Ini Islam. Islam tidak pencen pada tenaga, tidak pencen kepada usaha, tidak pencen kepada urusan masyarakat, tidak. Kita hanya pencen jawatan kita saja, satu pos. Ya, seorang pegawai tabir, dia hanya pencen pegawai tabir. Tapi di masa yang lain, dia mungkin berniaga, mungkin berusaha, mungkin jadi seorang petugas ataupun hanya mengambil upah. Bagai-bagai lagi kita kena buat. Kerana Islam tidak ada hari cuti, tidak ada off day, tak ada. Nampak ya? Islam ni sentiasa bekerja. Ini konsepnya Korea pakai. Korea pakai konsep ni. Nampak tak? Itu dia dia tak ada cuti. Dia bekerja. Nampak ya? Cuti dia rehat hanya untuk melakukan perkara-perkara sampingan, tolong orang. Nampak itu contohnya dia bagi rehat tolong orang. Walaupun dia tak dapat apa, dia bagi tolong orang. Ini konsep yang kita pakai Islam. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai kamu menunaikan sembahyang Jumaat, bertibaran lagi ke muka bumi. Nampak? Mencari kelebihan rezeki. Ya. Dan ingat Allah banyak-banyak, ya. Moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya, muflihun. Insya-Allah. Ini konsep Islam. Ya, tidak. Kalau konsep Yahudi, cuti hari Sabtu, kita jadi habis. Kalau konsep orang Nasrani, cuti hari Ahad. Pasal apa? Dua-dua hari ini Tuhan berehat, dia kata. Tuhan minta rehat. So kita pun hari itu cuti. Nampak? La kullu yawmin huwa fi shan. Tiap-tiap hari Allah bekerja. Ayat Quran kata. Nampak? Ya, tiap-tiap hari Allah bekerja. Maka kamu nak cuti apa? Ya. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Tidak menjadikan apa keberatan kepada Allah untuk mentadbir langit dan bumi, kerana dia maha tinggi lagi maha agung. Wallahu a'lam. Boleh faham ya? Cantik. Maka itu kita musannif, ya. Rugi di dunia kerana kita menyebutkan diri menghadapi sesuatu yang manfaat tidak kekal dan abadi, tetapi sebentar dan sementara. Rugi di akhirat kerana kesempatan baik di dunia yang seharusnya dapat kita gunakan untuk kebahagiaan di hari kemudian telah kita abaikan. 60 tahun tu lama tau nah. Kalau nak bentuk kehidupan akhirat ni cukup lama. Ya, kita dapat saham cukup besar. 60 tahun. Yang kata 60 tahun masa pendek, ya, tu dia. Cuma satu dalam 60 tahun tu Nabi kata ada satu hari, cuma satu malam saja boleh mencecah 1000 bulan. Tiap-tiap tahun ada satu hari umat Islam akan mendapat fadilah seolah-olah dia hidup dan beramal 1000 bulan. Malam Al-Qadar, apa dia? 60 tahun lah, tak apa umur dia. Ya? Tapi dengan kerana 60 tahun itu, satu tahun dia bermula pada baliagh 15.
Kita tolak 15 tinggal 45. 45 tahun ya, kali 1000 bulan. Banyak mana tu? Ya Allah. Ya, tidak ada umat dulu yang semacam itu punya banyak sekali nikmat Tuhan bagi. Belum ada umat dulu. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi last sekali Nabi kita Nabi Isa ibn Maryam, belum ada. Nabi Isa akan turun menyambunglah. Tidak. Khalid bin Sinan, sebelum Nabi Isa ada seorang Nabi namanya Khalid bin Sinan, ada sebut dalam surah Yasin. Khalid bin Sinan ini sebelum Nabi Isa ibn Maryam. Lepas tu Nabi Isa yang pengambil. Daripada Khalid bin Sinan inilah yang sampainya tadi ini, di mana belum ada bagi mereka satu anugerah nikmat seumpama malam Al-Qadar yang dibagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Bani Israel, seorang nabi Sam'un kena tanggung, dia boleh tanggung singa bukit hidup-hidup buat balik. Punya hebat. Ya. Dia punya amalan Tuhan bagi kat dia, amalan dia sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Tapi dia hidup 1000 bulan lah. Dia kena hidup seperti apa? Dia buat ibadat dengan hidup. Kita buat ibadat hanya satu malam, 60 tahun kita dah mangkat, kita meninggal, tapi ibadat kita sudah mencecah 1000 bulan. Nampak? 1000 bulan ni kita istilahkan sebagai satu kalimah yang menunjukkan kepada banyak kelampauan yang tidak ada had. Itu 1000 bulan. Jangan baca dalam 83 tahun lah. Baca dalam 3 tahun sikit lah. Ada orang kira 1000 bulan, convert bulannya 83 tahun berapa hari? Sikit lah. 1000 bulan tu adalah satu kelampauan yang tidak ada had. Banyak. Macam kita orang Melayu duk cakap, aku duk pesankan beribu kali, yang tahu tak? Betul tak? Dah beribu kali aku duk basah mulut, duk perang. Hang tak faham juga kah? Orang yang dengar pun tak kata mana 1000 baru 2 kali. Pasal dia faham 1000 bulan tu makna kata kekerapannya banyaknya. Punya duk peringat. Itu istilah 1000 dalam bahasa Arab. Ya, kalau 3 artinya lengkap, sempurna. Kalau kata 7 artinya tinggi. Kalau kata 40 artinya kekerapan. Kalau kata 100 artinya bilangan yang terhad kepada satu keadaan yang tinggi. Nampak tak? Barang siapa berzikir satu hari, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Tak kata tu ya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit, tak kata? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Hamd tak kata tu, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Hadis sahih. Nampak tak? Maka dunia, segala isi langit dan buminya dia punya. Itu dia. Apa lagi nak kata? Allah bagi dia. Boleh nak? Tu nak? Habis dia punya sukma dalam. Sukma dia cukup tinggi. Sukma ni nurani lah kita panggil. Sukma ni bahasa Sanskrit. Nurani pun bahasa Sanskrit juga. Artinya satu unsur rahsia ketuhanan tu akan mula segar dalam jiwa. Nampak? Itu artinya lah. Kalau lebih banyak lagi baik lah. Jangan orang betul 100 ya. Ada kesempatan buat 1000. Buat 1000. Wala zikrullahi akbar. Kerana habis tinggi, tidak ada mana lebih tinggi melainkan zikir. Tinggi daripada jihad, tinggi daripada puasa, haji dan salat, tinggi daripada semua-semua. Zikir. Sembahyang kalau tak zikir, tak ingat Allah, sembahyang tu kosong. Nampak tak? Aqimis salata li zikri. Tengok, dia kena ada zikir. Tegakkan salat buat mengingatiku, kata Allah. Kalau sembahyang tu tak jadi zikir, kosong. Nampak tak? Zikir tinggi. Zikir yang menyebabkan sembahyang kita itu mencapai makam tinggi darjat. Nampak? Yang tertinggi darjat mukasyafah. Sembahyang yang paling tinggi sampai darjat mukasyafah. Mukasyafah seolah-olah duk tengok Tuhan depan. Dia ada. Seolah-olah, bukan betul. Nampak tak? Ya? Tak ganjak dalam jiwa, tak masuk apa juga pempiasan-pempiasan duniawi. Ya, itu kepentingan yang boleh kita ambil faham lah. Baik. Jadi katanya begini, ya, berkata syair, naruhu wa naghdu wa lihajatina
wa hajati man 'asha lan tanqadi. Kita berjalan dalam hidup dan kehidupan adalah untuk keperluan-keperluan kita dan kepentingan-kepentingan orang-orang hidup, di mana semua keperluan dan kepentingan itu tidak akan ada habisnya. Betul tak? Dunia ni tak habis. Nah, sebab tu kita tak boleh peluk gunung. Ada patah kan? Kita tak boleh nak peluk gunung kan? Walaupun gunung itu dia nak gunung tak boleh peluk, tak boleh, tak mampu. Ya, usaha-usaha sampai ketika dah kita tak boleh nak buat pula. Sebab kita ni adalah makhluk Allah yang bersifat aradiyah, basyariyah, sentiasa berubah-ubah. Dua elok-elok nak kemas dah tua tak sakit. Dua elok-elok nak buat sakit pula dah. Nampak? Punya susah payah kita bina gedung. Ya, satu gedung perniagaan yang besar. Sampai ketika kita kena surrender, serah ke anak kita pula. Tak mampu lah. Dan kita tak dapat meneruskan kerana kita ini adalah berubah-ubah, tertakluk kepada lemah, dhaif, hina, fakir. Itu hakikat kita. Tak boleh lari manusia kan? Ya, lemah, dhaif, al-ajzu, al-dhaifu, nampak? Al-faqir, ya. Al-adhallu, itu dia. 4. Kita tak dapat lari. Itu makanya kita terpaksa terima hakikat. Nak buat kerja memang tak habis, keinginan memang tak habis, ya, kepentingan memang tak habis, masalah memang tak sudah, tapi kita sendiri yang tak dapat nak melonjakkan ke depan, tak boleh nak memanjangkan, ya, hasrat dan niat kita. Hanya bercita-cita, kita kena serah kepada orang lain. Nampak? Tu, nah, baik. Waktu adalah penting dan maha penting. Pepatah mengatakan waktu itu emas. Time is gold. Orang putih ni lah, bukan Arabnya. Arab tak kata time is gold. Al-waktu saif, Arab kata. Waktu itu pedang. Dia potong tak boleh sambung balik. Apa yang dapat semua dia potong habis, tak boleh sambung dah. Orang putih kata time is gold. Masa itu emas. Ya. Tapi Arabnya lebih tepat lagi lah. Al-waktu saif itu lebih tepat daripada gold. Nampak? Tak ada gold kita boleh ambil silver, betul tak? Tak ada masalah kan? Ya? Betul lah. Itu dia. Kalau tunai waktu sembahyang di awal waktu, itu gold lah. Nampak? Tunai di lewat waktu, itu silver lah. Keluar waktu, tembaga. Betul tak? Arab lah. Dia kata al-waktu saif, waktu itu pedang. Memang dia candah putus, dia tak kira hang siapa. Putih-putih itu memang tak ada sambung balik lah. Nampak? Dia lah. Ini pepatah Arab. Memang tepat. Ya. Pepatah Inggeris mengatakan time is money. Ada pula. Tapi what's money can buy? Tanya pula. Time is money. Ya kan? What money can buy? Money boleh beli apa? Everything? Tak boleh. Bukan everything kan? Lagi tak kenal lagi. Waktu adalah uang. Pepatah Arab juga mengatakan al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu adalah laksana pedang. Jika anda tidak memutus dan memotong waktu, maka waktulah yang akan memotong anda. Sayanglah. Bila kita tengok waktu, tiap-tiap waktu kita tengok 4 perkara. Kita nilai waktu ada 4 perkara lah. Pertama, kita hidup. Aku dah hidup lagi. Tuhan bagi hidup lagi lah. Kedua, aku lapang. Ketiga, aku sihat. Nampak tak? Ya. Keempat, aku masih lagi, nampak tak, berkesempatan menunaikan ibadat. Buat sunat, kena tinggal. Habis-habis sembahyang fardu tanya pula, lepas fardu ni aku sibuk tak? Tu dia. Ya. Sibuk apa? Kalau sibuk dunia jangan. Sibuk dunia jangan. Nampak tak? Aku nak kena zikir ke, nak kena apa ke, nak baca Quran lagi ke. Contohnya habis kita sembahyang pagi ni, sampai subuh ni kita balik banyak kerja di rumah ni. Betul tak? Lebih kuliah, kita balik ke rumah, ya. Ialah kita sarapan pagi. Kemudian kita ada lagi kena baca Quran, waktu duha, tunggu lagi masuk waktu sembahyang sunat duha, nampak? Ada lagi ketika kena baca Quran lagi, nampak? Kemudian kita berzikir pula untuk pagi. Zikir pagi sebelum
Dia ada 5 zikir mengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada 5 zikir pagi, zikir tengah hari, zikir petang, zikir maghrib, zikir malam. Itu dia. Dia ada kitab dia tulis. Zikir siang apa, zikir tengah hari apa, zikir asar apa, zikir maghrib apa, zikir tengah malam apa. Itu Syekh Abdul Qadir ni susun zikir dalam menjadi panduan kepada badan-badan tarekah Islam. Itu kita kena tahu tu. Nanti satu ketika saya terang, nanti bawa kitab, kena bawa kitab tu baca, sebab zikir-zikir dia tu banyak. Pagi sebelum zuhur apa dia punya zikir, kita kena amal. Contoh tadilah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tadi yang 100 itu kena buat belah pagi, itu pagi punya, bukan malam punya. Itu dia. Malam punya zikir kebanyakan baca Quran lah. Baca Quran, surah Dukhan, surah Hadid, At-Taghabun, ya, surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, banyak surah. Bukan Al-Mulk saja. Kita Al-Mulk pasti ada kepentingan nak lari berazam kubur. Ada kepentingan, bukan pasal Allah. Nampak tak? Tak betul ya? Motif dia bukan pasal Allah. Nak lari pada kubur. Dia lupa kubur tu makhluk. Nampak tak? Nampak dia kau nak? Dia baca Quran pasal makhluk. Saja kita kata orang marah lah. Hari ni banyak orang baca Quran kan? Tu dah. Duk baca Tabarakalladzi je. Surah-surah lain yang dibaca orang tak baca. Inilah kepentingan zikir malam. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, hendaklah kamu baca 1000 ayat. Kalau boleh sebelum tidur. 1000 ayat dia kata. Makna kata itu amalan Rasulullah. Oh, saya tak hafal Quran. Oh, saya susah sikit nak baca Quran, lambat sikit. Bila nak habis Yasin pun sejam. Kadang-kadang tu kan, tu dah. Jadi makanya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 250 kali. Buat lagu tu sama dengan 1000 ayat. Boleh dah, tiap-tiap malam baca qul Allah 250 kali. Nampak tak? Dia buka mata hati kita. Masya Allah, cantik mata hati kita. Itulah jadi kita lihat begitu. Kemudian sebab waktu terus berjalan, ya, waktu tidak akan menunggu. Tidak ada istilah menunggu dalam kamus waktu. Pepatah asing mengatakan time and tide with no format. Itu dia. Waktu dah naik pasang, ya, tidak menantikan orang, betul tak? Tetapi oranglah yang harus menunggu waktu. Ayat besar, ayat kecil, dia tak tunggu kita. Cukup time dia besar. Ayat besar hari ni, ayat kecil hari ni, ayat pasang hari ni, dia tak tunggu kita. Ya, jadi kita kena tunggu, kita kenalah menilai dan juga mencari-cari waktu. Waktu kita kena cari, waktu tak cari kita. Dua cari kita. Yang pertama, mati al-maut cari kita. Yang ni dia tak ada kenemia, tak ada tangguh-tangguh, tahu tak? Mati confirm. Walikulli ummatin ajal, la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun. Al-Quran kata, ya. Maut sentiasa mencari kamu, tidak disegerakan satu saat, tidak ditangguhkan satu saat. Tapi rezeki dia cari kita, rezeki ada. Rezeki dia boleh tangguh. Nampak? Elok-elok dia main, dia lari keluar. Dia pergi tunggu tang pula, nampak tak? Tu lah. Tu dia. Dia main nak cari, elok rezeki tu main nak cari kita. Kita bergaduh dengan abang kita. Masa tu kita bergaduh dengan abang kita, dia patah balik. Dia pergi tunggu tang tiang mana pula, nampak? Tang masjid-masjid mana dia tunggu pula. Tu nah. Besok dia bawa kita. Allah bawa kita pergi nak bagi jumpa rezeki kita. Sampai tempat di situ pula lah, nampak? Masa tu kita angkat telefon bercakap dengan abang kita balik. Minta maaf lah abang kita balik. Dan rezeki tu mari. Nampak? Rezeki dia ada tangguh. Dia ada masa-masa dia. Tapi dia main tetap dia datang. Maut tidak. Maut terus, nampak tak? Nah, tu dia. Dia tak kira di mana, dia tak kira hang siapa, tempat mana. Dua benda ni. Yang lain kita kena cari. Waktu kena cari, ya. Waktu kita kena amati, ya. Kesihatan kita kena cari. Ya, itu di antaranya lah yang kita kena fikir. Baik. Sikit lagi kita berhenti. Maka itu dia kata tadi ini. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda,
Ma min yaumin illa wa huwa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid faghtanim minni fa inni la a'udzu ila yaumil qiyamah. Tidak ada hari yang datang setiap hari kecuali ia berseru, wahai anak Adam, aku ini adalah makhluk yang selalu baru melihat atas pekerjaan-pekerjaanmu. Hari bercakap. Kerana itu ambillah kesempatan dariku, kerana aku tidak akan kembali hingga ke hari kiamat. Hari kiamat aku tak ada lah. Sementara aku ada hari ini, ya, hari hidup kamu, hari lapang kamu, hari taat kamu, nampak tak? Itu hari hidup kamu, hari lapang kamu, hari taat kamu, hari sihat kamu, aku datang. Aku ada, kau pakai. Ya, tidak, tidak. Mudah-mudahan kita sekalian dengan kemuliaan Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama, khususnya di antara mereka Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari. Semoga Allah Subhanahu Taala menghasilkan segala cita-cita kita, memberikan sihat wal afiat kepada kita dan selalu memimpin kita ke jalan yang benar dengan sentiasa mempergunakan waktu-waktu dan kesempatan yang baik untuk segala cita-cita yang suci sebagai amal saleh bagi kita. Qul qawli hadza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulil Nabil Karim Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada